Dan seterusnya majlis menyebut calon P053 Saudara Fazli Muhammad untuk memberi ucapan. Kita sedang banyak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu pada pengurusi majlis, terima kasih sahabat saya Ketua Negeri Parti Pejuang Tanah Air Pulau Pinang dan juga sahabat saya yang duduk bergaduh siang malam daripada KL1 Malaysia kami puji. Dia insan yang istimewa bagi saya, tahan maki kata Piramli. Begitu juga kepada seluruh pejuang yang berani kerana benar, yang bersih, cekap dan amanah yang ada di depan saya ini, tak kira siang dan malam selama 12 hari setengah dalam serba kekurangan, yang terus menerus bersama saya masuk segala pelusuk kampung pekan, kampung nelayan yang pemimpin UMNO sendiri pun tak berani nak masuk. Terima kasih kepada anda semua rakan-rakan dan tim Balik Pulau Bangkit. Begitu saya nak mulakan satu muka rumah saya di peringkat nasional. Saya ni kaki melalak ikut TikTok, YouTube, Facebook. Sahabat-sahabat saya dalam PKR, terutamanya geng Anwar, kata mulut saya ni jahat. Adakah tengok muka saya yang baik ni jahat ke mulut saya? Tak. Namun jahat mulut tu bertempat. Saya bukan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim boleh mulakan mukadimah dengan potongan hadis pendek, kononnya berbahaslah dengan baik, kononnya mulakan ceramah dengan berhemah. Itu mukadimah Anwar Ibrahim di Tambun baru-baru ini. Kemudian apa yang Anwar Ibrahim guna? Bodoh pun dia buat keluar dah, kepala otak pun dia guna, bangang pun dia guna. Siapa mulut jahat, suka ataupun tidak, inilah Anwar Ibrahim. Saya nak mulakan lagi juga dengan rakan saya yang berada, calon-calon yang berada di sini, Tuan Haji. Antaranya yang boleh panggil yang berhormat kali ni. No, Baktiar. Mantan. Betul ke mantan? Mantan bekas. Tak apalah, kita jangan panggil dia yang berhormat ke, yang berkhidmat ke, mantan ke, kita panggil dia pasal dia tua pada saya, Abang Baktiar kita. Abang Baktiar kita ni, dia pernah jadi Timbalan Menteri Pelancongan. Dan dia juga ahli Parlimen Balik Pulau sejak daripada Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menjadi Perdana Menteri. Saya nak tanya pada orang-orang Balik Pulau ni, kalau bos dia cakap bukan main gila, bukan kata kereta pun terbang Anwar Ibrahim ni, lembu pun langgar dinding kalau dengar Anwar Ibrahim yang cakap. Baktiar ni, berapa kali saya nak tanya pada orang-orang Balik Pulau di Parlimen Malaysia, berapa kali dia mengangkat suara kesusahan, penderitaan orang Balik Pulau ke Parlimen? Ada siapa boleh jawab? Mana dia orang Balik Pulau ni? Senyap sunyi. Kosong. Kali pun tak pernah. Buka YouTube, tengok tempat bersidang Parlimen, belek kelebek, tengok habis-habis. Main kempen bukan main lagi. Masa kempen bukan main lagi. Bagilah peluang kepada saya, bagilah peluang kepada saya. Saya akan pastikan rumah mampu milik terpacak di seluruh Parlimen Balik Pulau. Jawabnya orang pembohong. Bukan saya kata, kau kata. Memang pembohong. Tengok balik, saya sebelum terjun main ke Balik Pulau, saya tengok setiap video daripada YB Baktiar, Syahidan, dan juga tadi Haji kata apa? Budak kecil Haris.
Cuba kita tengok satu persatu. Ini untuk penilaian dan kita sendiri. Syahidan pernah kalah PRU 14 di mana? Teluk Bahang. Teluk Bahang. Saya lidah keras itu Teluk Bahang. Pasal apa dia kalah? Orang tolak lah. Dan kini walaupun orang tolak dia di DUN, dia lawan di Parlimen Balik Pulau. Kerana apa? Bukan kerana dia kuat, tapi inilah UMNO. UMNO ni yang duduk di timbalan ketua bahagiannya, naik ketua bahagiannya, semua tunggu macam boya. Dia bukan peduli pun hang ketua bahagian ke, dia bukan peduli pun tentang kesetiaan kepada parti. Apa yang dia peduli, bila aku nak naik dan bila orang ni nak turun. Jadi adakah ini perjuangan yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin UMNO? Bila kita cakap macam tu, dia kata dah, kami tolong rakyat, kami utamakan rakyat. Tang mana dia nak utamakan rakyat? Tengok dah video dia pergi ambil watikah daripada Presiden penyangap Kleptokrat nombor 2 Zahid Hamidi. Tarik tangan, cot punya cium. Kalau saya yakin yang ada di depan saya ni semua, kita ada marah, kita nak ciumkan tangan penyangap. Sebelah kaki dah duduk dalam 47 pertuduhan. Saya tak yakin, saya tengok muka yang jernih semua di sini sanggup buat tanpa marah kerana dapat dari calon parlimen, tarik tangan Presiden, cot punya cium tangan. Kalau saya takkan buat. Bagi saya maruah dan prinsip itu penting. Bukannya kerana dari calon kita nak pergi sondoi, nak jilat apa yang betul, kita kata betul. Yang tidak, kita pasti kena kata tidak. Saya berada di Teluk Bahang bersama tim Balik Pulau Bangkit. Jumpa dengan hampir 30-40 orang nelayan di situ. Tengah-tengah jumpa kontraktor mai pasang lampu solar. Lepas tu penduduk-penduduk nelayan tu kata kat saya, tuan tahu tak tu siapa bagi? Saya kata mana saya tahu. Itu Syahidan bagi. Ini UMNO kan. Kalau UMNO kalah PRU parlimen di Balik Pulau ni, seminggu je dia cabut balik lampu. Ini bukan saya kata. Ramai saksi di sini yang bersama dengan saya. Ini yang pemimpin apa macam ni? Hang dah bagi je lah. Hang bagi ambil balik. Mak saya dulu kecil-kecil kata dekat saya buruk siku. Lepas ni bukan kata buruk siku, perangai pun buruk, kepimpinan pun buruk, kepala buruk, ekor pasti lebih buruk. Jadi adakah anda abang-abang yang berada di depan saya ini balik bagi tahulah, cukuplah kepada Barisan Nasional. Kalau dia nak kita berubah, dia nak kita sokong dia dulu kena minta Presiden penyangap dia tu beramboi, letak jawatan. Ini baru panggil menyuburkan semula organisasi. Selagi penyangap duk tangguh, macam mana mereka nak berubah? Bodoh. Cuma saya minta lagi sekali kepada penyokong-penyokong dan juga ahli-ahli UMNO, anda semua kena berubah. Berubah itu untuk bagi mesej kepada pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO. Cukup, enough is enough. Kalau kata Parti Melayu, semua yang ada di sini Parti Melayu, pemimpin ahli-ahli Melayu. Pasal apa ada pejuang? Pasal apa ada UMNO? Pejuang diwujudkan kerana UMNO sudah kotor. Tak boleh nak cuci, pakai klorok pun tak boleh. Turun Najib, naik penyangap seorang lagi. Turun seorang lagi, dia naik pun 2 kali 5 kali 2. Jadi saya berharap kepada penyokong-penyokong UMNO, ahli-ahli UMNO, sekarang ada pejuang. Ada pejuang. Pejuang tak ada penyangap. Pejuang tak ada pencuri. Pejuang tak ada
pengkhianat dan pejuang juga tak ada orang gila macam Anwar Ibrahim. Tak ada. Adakah Tun Mahathir di sini orang gila, peniaga, pencuri? Pernah tak dibuktikan, pernah tak Tun Mahathir diheret ke mahkamah? Ada tak? Tak ada. Jadi mudah bagi kita untuk membuat pilihan. Mudah sangat-sangat. Cuma kita yang perlu menggunakan akal dan fikiran yang Allah bagi kepada kita secara waras. Bukan saya kata ahli-ahli UMNO tak waras. Mereka pun waras. Cuma kesetiaan kepada lambang parti. Lambang parti yang mereka setia. Bukannya pada Zahid. Zahid pun mereka bagi sesuatu juga. Jadi daripada nak bagi undi kepada calon Barisan Nasional, calon UMNO itu sendiri, yang mereka bagi pun takkan berubah parti itu. Selagi kepala tak turun, lebih baiklah anda semua, penyokong-penyokong dan ahli-ahli UMNO, memberi undi kepada Parti Pejuang Tanah Air di Parlimen P053 Balik Pulau. Saya nak berbalik pula kepada PKR. Cakap banyak-banyak sakit Puan Haji marah pula. PKR, sebuah parti komponen dalam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan itu adanya PKR, DAP, Amanah dan juga tak silap saya APKO. APKO ni tak apalah, letak tu bila hidup segan mati tak mau. Kita letak tu. Kekuatan Pakatan Harapan itu di mana? Di mana kekuatan Pakatan Harapan? Ha? Di Pejuang? Ya ke? Kekuatan Pakatan Harapan itu semata-mata bergayut dan bergantung kepada DAP. Kalau abang ambil balik pada sejarah PRU 14, DAP menang berapa? Pakatan Harapan PKR menang berapa? 30 lebih. Amanah 11 tak silap. Separuh daripada kemenangan Pakatan Harapan itu sumbangannya daripada DAP. Saya bukan resis di sini. No. Saya bercakap tentang fakta. Berbalik kepada Pakatan Harapan di balik pulau ini. Apa jua yang dikatakan oleh Bakhtiar, kenapa tidak mampu menjadi kenyataan? Apa kata ini boleh adun Pulau Betung PKR? Dia berada di dalam negeri, kerajaan negeri. Kenapa tak boleh buat? Kenapa tak mampu buat? Kenapa tak boleh melaksanakan apa yang dia orang janji 4 tahun yang lepas? Kenapa? Kerana apa yang diangkat sampai ke kerajaan negeri, exco kerajaan negeri, benda itu disenyapkan, dimatikan. Macam tu saja. Berani tak mereka nak lawan? Tak berani. Mereka tak berani nak lawan. Pasal di sini ketua menteri mereka bukannya PKR. Ketua menteri datangnya daripada PKR. Adakah pemimpin-pemimpin Melayu penakut macam ni yang kita nak? Adakah pemimpin-pemimpin yang buat kenduri bagi rakyat makan waktu pilihan raya, yang pecah tanah untuk membangunkan satu projek kecil? Saya pun tak ingat kat mana. Ini hanya menggula-gula memperbodohkan orang Melayu. Melayu bodohkan Melayu. Itu ada banyak di dalam Pakatan Harapan. Sebab yang memegang kuasa itu bukannya Melayu PKR. Yang memegang kuasa itu bukannya Amanah. Yang memegang kuasa itu adalah DAP. Projek-projek kerajaan negeri, benda-benda perkara very simple yang di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, kenapa Bakhtiar dan juga PKR tidak membawa perkara itu fight sampai jadi? Dia bukan pemanggang. Dia duduk di dalam kerajaan negeri. Sedangkan mudah kalau abang di situ, kita satu bumbung orang kata.
Kan mudah, saya tak perlu buat appointment pun dengan abang. Saya pergi terus kat abang, ni balik pulau dengan masalah, orang Melayu macam ni, macam ni, macam ni. Tak perlu saya tulis surat bagi dekat abang untuk dapatkan appointment. 2-3 bulan nak jumpa Ketua Menteri. Tapi itu pun dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Namun sekarang bila saya tengok satu video, dia berceramah di Sungai Allah, bukan main lagi dia cakap. Isu nelayan saya memperjuangkan sampai ke pejabat Ketua Menteri. Wow. Wow. 2 hari lepas tu saya jumpa pengurusi nelayan Ustaz Zakaria. Dia kata dekat saya masa bila dia ni duk perjuangkan pasal hal nelayan ni. Maksudnya orang Melayu tahu, orang kita ni tahu, dia ni kaki macam kalau ketua dia tu kaki tenderang, kaki gelentong, dia ni pun 2 kali 5 juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebabnya kenapa Tun Dr. Mahathir dia buat Parti Pejuang Tanah Air tanpa mahu, saya ulang lagi, tanpa mahu bergabung dengan mana-mana parti. Bukan Melayu, bukan kerana resis. Tidak, Tun Dr. Mahathir tak resis. Kita semua tahu 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Adakah Cina membentak? Berapa Cina yang jadi bilioner? Berapa Melayu yang jadi bilioner? Berapa Melayu yang jadi bilioner? Betul? Tak ada. Maksudnya Tun Dr. Mahathir cukup adil. Saya masuk ke kampung-kampung Cina di pantai Aceh lah, di Pulau Betung. Tak ada satu Cina pun marah pun. Tak ada pun. Bila saya bagi kenyataan saya pada 2 hari pertama selepas kempen penamaan calon, apabila portal media mengatakan, melabelkan saya antara 4 orang yang resis, saya bagi dekat Cina-Cina ni, apa baca tengoklah, aku resis lah. Mereka pun tahu jawapan. Kalau saya resis, saya tahu cakap Hokkien very influent dengan Cina sendiri pun terkejut. Kawan Cina saya ramai. Bila kita bercakap tentang Melayu, resis. Tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Inilah politik yang dimainkan oleh Pakatan Harapan. Bukan UMNO, tapi Pakatan Harapan. Kerana mereka nak melindungi geng-geng mereka yang berada di dalam kumpulan. Jadi pada orang Melayu dan pengundi-pengundi balik pulau, buka minda fikir secara logik. 19 hari bulan ini, biarlah memilih pemimpin yang berani berkata, berani bercakap, bukannya di depan lain, di belakang lain, yang tu bersepah dalam Malaysia. Tak jadi calon pun ada 1000 orang boleh cakap macam tu. Rakyat Malaysia pun boleh cakap macam tu. Tetapi sampai masanya untuk mempertahankan bangsa kita sendiri, kita tetap kena berani. Berani kerana benar, kenapa yang kita nak takut? Apa yang kita nak takut kalau kita berani? Bukannya kita gendong. Benda itu kenyataan, fakta jelas daripada Teluk Pahang sampailah ke Bayang Lepas. Masuklah kampung-kampung nelayan, masuklah ke jeti-jeti nelayan. Betapa jaif, susah. Yang senang pun senanglah, tapi yang susah pun susah. Apa yang mereka minta? Bukan mereka minta kondo. Dah. Apa yang mereka minta? Bumbu, rumah. Mereka tak mahu duit. Mereka kata kat saya, tuan, kami tak mahu dah macam mana pemimpin-pemimpin parti-parti lain. Main sembang janji tu okey ni, okey last kali menang, hilang. Lepas 3 bulan menang, berangkat sumpah di parlimen. Lepas 3 bulan baru dia timbul. Dia timbul itu pun dia buat koloni rakyat di dun-dun tersebut. Mereka bukan nak yang tu. Mereka nak rumah. Bila satu rumah duduk 12 orang, macam ikan sardin, kan? Saya bukan orang senang. Adik-beradik pun ramai. Saya rasa saya tahu macam mana susah tu. Jadi yakin, saya tak minta suruh orang semua percaya kat saya pun.
Namun yakinlah, saya marhai, saya tak dilahirkan menggunakan lahir-lahir silver spoon, lahir-lahir golden spoon, tidak. Saya pergi sekolah pun jalan kaki beberapa kilometer pergi balik. Jadi pada pengundi-pengundi di P053 balik pulau, cukuplah anda dah bagi peluang kepada Barisan Nasional PRU 13, anda dah beri peluang kepada Pakatan Harapan PRU 14, masih lagi sama macam tu tak nak beza. Dan saya berharap gunakan kebijaksanaan, bagilah peluang sekali pula kepada Parti Pejuang Tanah Air pimpinan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad bagi merealisasikan harapan anak bangsa kita, bukan untuk setahun dua, namun akan datang. Kerana Tun Dr. Mahathir, ya, 97 tahun, Allah simpan dia dengan kesihatan yang cukup baik, sihat, tajam pemikiran. Apa salahnya orang yang hebat ni memimpin kita? Daripada bekas banduan, daripada penyangga, daripada pengkhianat, terbaik antara yang terbaik yang diiktiraf dunia. Rugi bagi anak bangsa, rugi bagi orang Malaysia. Seorang pemimpin berkelas dunia. Bagilah peluang sekali lagi kepada Parti Pejuang Tanah Air di P053 balik pulau, insya-Allah. Jangan, boleh kata kursi sikit lagi. Yang ketiga, saya tak nak sentuh banyak Perikatan Nasional, saya tak mau sentuh banyak. Semua dalam tu kawan-kawan kata, cuma saya nak sentuh sikit ya. Saya pun kenal macam tu je budak cik ni. Dia main daripada PKR, dia antara anak didik Azmin Ali, hingga menyebabkan sahabat saya YB Zulkifli Lazim, mungkin semua kenal, menangis tak berlagu. Saya simpati kepada YB Zulkifli Lazim kerana dia salah kabel. Dia pergi ampu bodek Muhyiddin Yassin, tapi dia terlupa Azmin Ali yang berkuasa di dalam Perikatan Nasional. Semua orang tahu sejarah Azmin Ali, saya pun tak mau bercakap kerana Haji Arsyad ada di sini dengan kepiah putih. Jadi biar cerita Azmin Ali itu. Masih kabur lagi. Dia akan terus kabur di Gombak kali ini. Jadi kalau seorang pemimpin yang orang berbangga dengan Abah, kalau di dalam partinya sendiri Azmin Ali berkuasa di sebelah kiri, Hamzah Zainuddin berkuasa di sebelah kanan, yang pengurusi duduk tengah-tengah jadi apa? Tukul. Lepak masuk Teluk Kebak lah, tempat Pulau 3 yang kau nak buat. Tapi bila di depan orang ramai, dia punya cakap, saya berani kata kalau skrip dia bercakap tu 10 yang dia cakap 7 rumai daripada Azmin Ali dan juga Hamzah Zainuddin. Bayangkan orang macam ni jadi Perdana Menteri. Itu yang jadi 17 bulan dia jadi Perdana Menteri. Gaya nak jatuh, darurat. Gaya nak jatuh ya, bagi Kak Haji Adi buta khas yang tak nak kerja, makan gaji buta. Gaya nak jatuh, bagi pula buta khas pada MP mana Bintulu, buta khas ke China. Jadi buta-buta yang berada tu di tempat kerja apa? Mereka pun confused. Mereka sendiri pun confused. Aku ni dilantik jadi buta-buta cip. Ni yang main MP ni buta khas pula. Hang buat kerja apa, aku buat kerja apa. Bijak tak bijak Muhyiddin Yassin. Kerana kebijaksanaan itulah beliau mengulurkan tangan kepada penyangga-penyamun UMNO. Akhirnya penyangga-penyamun tikam dia balik. P. Ramlee pun dah kata, Muhyiddin Yassin dia terlupa P. Ramlee kata apa. Hang dah tahu muka tu muka beribu. Yang habis percaya apa-apa, itu Muhyiddin Yassin. Sebab tu dia turun kapal terbang di Arab Saudi. Dia duduk di hotel belah sini, di depan tu istana Raja Arab. Sampai dah
Duduk-duduklah sharing dah. Sampai masa untuk payment menghadap Raja Arab kata aku tak sihat, kita Zoom meeting sudah. Takkan gila. Perdana Menteri Malaysia dilayan macam sampah. Hotel sebelah-sebelah, istana kat depan hotel. Zoom meeting di Arab Saudi. Lebih baik dia duduk di KL, Zoom meeting dengan Raja Arab. Di sini saya nak bagi tahu bagaimana penghormatan masyarakat antarabangsa kepada pemimpin Melayu. Dek kerana Najib kleptokrasi disambut pula oleh dengan Muhyiddin Yassin, maruah Melayu habis dimalukan oleh mereka ini. Sampai bila kita nak jadi macam tu? Dulu kita bangga di mana-mana Mahathir, betul ya lah. Tapi kenapa sekarang jadi macam ni? Salah siapa? Salah kita lah. Salah kita semua. Pasal kita masih lagi menjadikan label parti itu sebagai kiblat. Walaupun dipimpin oleh Progol. Kalau tak tahulah parti, tak ada Progol kot lah. Presiden parti tak ada lah. Tak kira lambang apa sekalipun, lambang itu tidak menyawa. Roh itu datang daripada Nahoda. Kalau roh itu dibawa, dipacu oleh Nahoda yang penyangak-penyangak lah jadi. Satu untuk kau, dua untuk aku. Dua untuk kau, empat untuk aku. Jadi kepada orang-orang Melayu yang saya sayang, yang saya hormati sangat-sangat, saya terjun ke Parlimen P053 ini pun hanya satu matlamat. Saya orang Pulau Minang, orang yang hitam. Saya beranak dan besar di kampung majoritinya Cina. Saya tengok sudah tiba masanya. Tut kata kalau hang tak lawan sekarang, bilang hang nak lawan. Mulut dia berkisar dekat dalam TikTok. Hang turun gelanggang sebenarnya. Saya sahut cabaran itu. Saya sahut cabaran itu, dan di hari pertama lagi masa proses penamaan calon, saya bersembang bersama dengan Baktiak, bersama juga dengan Syahidan. Saya kata hari terakhir jom kita berdebat di kompleks sukan. Sama-sama diri di atas pentas sama. UMNO, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perjuang. Kalau budak kecil tu nak pun saya kata tak apalah, Perikatan Nasional. Jawapan mereka kata tak sesuai dan ni musim hujan. Saya kata tempat tu saya pergi tengok ada hukum. Dia kata bukan, tak sesuai. Orang balik pulau ni depan-depan ni mereka tak suka. Kata Baktiak pula. Saya mencabar bukan kerana saya nak duduk, saya berani, tidak. Walk the talk. Cakap apa yang kita nak buat. Kenapa masalah itu, cari solusi. Kalau Barisan Nasional ada solusinya, saya terima. Kalau Pakatan Harapan pun punya solusinya, saya terimalah. Kerana yang benar tetap kata benar, yang tidak kita kata tidak. Tapi inilah pemimpin-pemimpin senior. Bagi mereka debat itu hanyalah pentas untuk memalukan diri sendiri, bukan tempat untuk mencari yang mana lebih baik, apa yang kita nak hidangkan kepada rakyat dan penduduk di balik pulau ini. Jadi akhir kalam daripada saya ada dua perkara. Tiga sebenarnya, termasuklah yang ini. Yang pertama, saya tak mau janji bulan dan bintang. Itu yang saya jumpa Tun pada hari Ahad. Saya bawa juga tim balik pulau bangkit untuk berjumpa Tun di Sungai Petani. Selepas itu saya adakan perbincangan. Yang pertama, Tun pun bersetuju. Di balik pulau ni masih lagi ada saki baki tumpuk tanah perda. Sebab saya bekas pengurusi perda ada di sini. Apa yang saya minta kepada Tun, pastikan rumah mampu milik. Yang benar-benar mampu milik, bukan mampu tengok Tun. Bukannya menyiapkan sebuah rumah itu kemudian pembiayaannya datang daripada bank. Nescaya orang Melayu takkan dapat rumah kalau nak submit loan di bank. Agensi-agensi kerajaan seperti Perda,
boleh membuat pembiayaan kepada anak-anak tempatan orang balik pulau daripada Teluk Pahang sampai ke Payang Lepas. Tun kata nanti dia nak bincang dengan bekas pengurusi Perda. Dia kata ada ke macam tu? Saya kata Tun kena tanya pengurusi Perda lah. Hanif Katri kata kat saya ada. Jadi kalau benda tu ada, kenapa kita tak mampu buat? Saya bukan menolak pembangunan, tidak. Tetapi pembangunan itu perlulah menjebelahi juga dengan rakyat dan penduduk-penduduk. Nak buat kondo 50 tingkat ke 40 tingkat ke harga 600 ribu, buatlah. Tetapi pastikan di sebelah itu ada 2-3 blok yang cukup kepada pemohon-pemohon. Anak-anak muda yang makan gaji bukan yang besar mana pun dapat memiliki rumah, dapat duduk di rumah sendiri dengan bayaran ansuran yang rendah, tanpa perlu membuat pembiayaan bank dengan interest yang tinggi. Itu pun kita tak boleh buat. Bukan dia minta banyak. Dan Alhamdulillah akhirnya Tun bersetuju untuk saya masukkan di dalam perjuangan saya nombor 1 adalah rumah mampu milik. Bukannya pembiayaan datang daripada perbankan yang ada ini. Yang kedua, ini sahabat saya daripada kaum nelayan pun ada di sini. Nelayan. Lesen saya mampu, lesen kereta. Saya pergi mana? Pergi renew lesen. Balai polis tak? J. Saya tak pergi renew lesen kereta saya di hospital tak. Tetapi nasib nelayan ini berbeza. Ibu tu LKIM. Kemudian ada pula dipecahkan pula berselera, unit tu, unit ni, unit tu, unit ni. Dan lesen perikanan ada kota, betul tak bang? Tak? Ada kota pula. Apa? Traffic jam kata lo. Kapal macam mana? Terusan Suez, Panama, kapal duduk lalu lemu tak ada. Kenapa perlu kota? Lesen untuk menangkap ikan itu nak sarang anak bini. Bukan dia minta lesen nak pergi jual dia. Bukan dia minta lesen itu untuk pergi jual dadah. Dia cuma minta lesen membenarkan beliau ke laut mencari nafkah untuk anak bini dan keluarga. Perlukah sistem kuota? Saya nak tanya abang tu. Tak perlu. JPJ tak buat kuota pun. Tapi Menteri Pengangkutan duk bising, kereta makin banyak, sama banyak dengan penduduk Malaysia. Tapi dia tak buat kuota pun. Kenapa nelayan perlu kuota? Inilah semuanya datang hasil daripada dana politik yang disebutkan oleh Tuan Haji. Begitu juga datangnya daripada birokrasi, salah guna kuasa, rasuah yang menyebabkan para nelayan ini semua disisih, diketepikan dan tak dipandang. Dan Alhamdulillah juga Tun janji dengan saya, jikalau kita diberi mandat, beliau akan melihat semula untuk menghapuskan sistem kuota yang tak guna, yang menyusahkan para nelayan di seluruh Pulau Pinang, bukannya saja untuk di Parlimen Balik Pinang. Akhir kalam daripada saya, rasuah, salah guna kuasa ni cukup sinonim dengan UMNO lah. Sebut pelan-pelan, saya nampak dia ada uniform dia belakang. UMNO. Ambil. Bila kita sebut rasuah, pergi tanya Zahid Hamidi, Datuk Seri sokong tak rasuah? Oh tak, rasuah ni haram. Zahid Hamidi akan cakap. Pergi tanya Nabi, rasuah itu musuh negara. Dia pernah cakap di Sabah. Padahal pilihan dia satu, mau tak mau dia punya satu, sampai tinggal gusi di bawah piramid kata. Yang banyak hutang siapa? Kita semua hidup tengah di sini, termasuk saya bodoh.
Dia joli, kita bodoh. Dia sapu, kita juga yang bodoh. Tapi orang UMNO dia tak rasa dia bodoh, dia rasa dia bijak. Harga barang melambung tinggi, itu pun makanan utama UMNO. Sebagai contoh, Tok Mae kata sudah-sudahlah bercakap pasal rasuah di Bera 2 hari lepas. Jangan cakap pasal rasuah dan lapuk. Subsidi minyak masak masih sama. Kalau Tun Dr. Mahathir pada 2018 minyak 5 kg harga RM17.5, pada Tok Mae UMNO Barisan Nasional jual RM32. Itu cerdik ke bijak? Yang ini saya guna ayat Anwar Ibrahim, ini bodoh. Kerana kebodohan untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk orang miskin, mereka bodoh. Untuk menyakau, menyamuk, mereka champion. Ini UMNO. Jadi saya, bukan aku janji, saya akan pastikan suara saya ini dengan izin Allah, kalau suara masih ada, kalau saya diberi mandat, saya takkan biar penyangak-penyangak kalau dipilih memenuhi di dalam parlimen itu untuk duduk panas pungkok siang dan malam. Akhir kata, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir di sini. Saya sudahi dengan mohon ampun dan maaf jikalau salah dan silap. Apa yang saya cakap itu mengguris hati dan perasaan, termasuk juga yang menyaksikan live di page saya ini. Saya mohon ampun dan maaf. Apa dia? Tuan Haji tak dan habis tunjuk ni. Oh, okey. Saya ingin mengambil peluang ini. Ini yang saya nak. Ini salah satu cara yang saya inginkan, yang saya impikan. 222 ahli parlimen sepatutnya melakukan perkara yang sama. Saya pernah menjadi ketua pegawai eksekutif Persatuan Bola Sepak Kelantan. Sedap panglima, duduk kusyuk, pergi mana pun orang sambut. Tetapi jikalau saya merasakan diri saya tidak mampu lagi untuk mengalas tanggungjawab itu, apa saya buat? Tak payah hamba suruh aku. Bagaimana lambunan ombak tsunami di dalam Persatuan Bola Sepak Kelantan, ada PAS, ada UMNO, ada semua parti dalam persatuan itu. Saya tak cukup keras untuk nak menghadap mereka ni semua. Apa tindakan saya buat ketika itu? Saya meletak jawatan 24 jam sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Bola Sepak Kelantan. Saya bukan gila jawatan. Kalau saya gila jawatan, saya akan terus kekal di situ. Saya akan cari jalan apa saja kuasa di tangan saya. Namun bukan itu yang saya cari. Apa yang saya cari adalah pembaharuan. Apa yang saya cari adalah satu sistem baru di dalam bola sepak ketika itu. Dan ini juga apabila saya bincang dengan Tuan Haji Hanif Katri, saya bukan lawyer, saya nak macam ni. Dan akhirnya Tuan Haji, walaupun berat, dia kata, betul tak nak buat ni? Saya kata, ya. Tapi saya tetap nak buat. Kerana bukanlah jawatan sebagai ahli parlimen dipanggil yang berkhidmat, yang berhormat yang saya cari. Kerana bagi saya kehidupan di dunia ini sementara. Apa yang saya nak, saya tak sanggup tengok anak bangsa saya majoritinya mencari elang RM7, RM8 buat penghantaran makanan. Sedangkan semua itu boleh dibentuk, boleh disusun, dirancang oleh kerajaan, terutamanya ahli-ahli parlimen. Dan di sini saya juga ingin teruskan tadi akuan bersumpah saya secara umum oleh calon pejuang di P053 Balik Pulau kepada para pengundi di P053 Balik Pulau. Saya Ahmad Fazli bin Muhammad, nombor kad pengenalan 750518 075721, seorang warga negara Malaysia yang cukup umur dengan ini sesungguhnya berikrar dengan rela hati, tanpa apa-apa paksaan, ancaman, janji-janji ataupun dorongan, menyatakan satu, bahawa saya merupakan calon yang akan bertanding pada pilihan raya umum yang ke-15 PRU 15 pada
November 2022 di atas logo pejuang di P053 Balik Pulau di Pulau Pinang. Bahawa nombor 2, bahawa saya berjanji untuk sentiasa mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara tanpa kompromi sedikit pun dengan kepentingan diri, keluarga maupun rakan dan sahabat. 3, bahawa saya juga berikrar untuk sentiasa memegang janji dan kesetiaan untuk menjunjung perlembagaan persekutuan dan kedaulatan undang-undang. Dan keempat, saya dengan ini memberi aku janji bersumpah bahawa dalam tempoh 18 bulan daripada tarikh persidangan Dewan Rakyat yang pertama untuk Parlimen ke-15, saya akan memajukan satu rang undang-undang RUU persendirian berkaitan dana parti. Menurut peraturan urusan mesyuarat yang bersesuaian di bawah peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat kepada Yang di-Pertua dan atau Setiausaha Dewan Rakyat untuk dikemukakan ke dalam senarai mesyuarat Dewan Rakyat yang berpadanan. 5. Sekiranya saya memungkiri dan atau mencabuli aku janji bersumpah ini, maka saya dengan rela hati dan tanpa paksaan akan meletakkan jawatan saya sebagai ahli Dewan Rakyat mengikut peruntukan perkara 51 Perlembagaan Persekutuan dan prinsip kedaulatan undang-undang. Dan akhir sekali, nombor 6, secara lanjut, sekiranya dalam hal keadaan peletakan jawatan saya seperti yang dinyatakan di dalam pandangan 5 di atas tidak diterima oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan atau Suruhanjaya Pilihan Raya, maka saya dengan ini memberi aku janji bersumpah lanjut kepada mana-mana pengundi di kawasan saya bertanding dengan sejumlah tidak kurang daripada 5 orang tanpa syarat sama ada mereka telah turun mengundi dan ataupun mereka telah mengundi nama saya ataupun tidak, adalah berhak untuk memfailkan satu tindakan di Mahkamah Tinggi GOS Taung Pulau Pinang bagi memperolehi perintah menurut terma seperti yang terkandung di pandangan 4 dan 5 di atas. Dan dalam hal keadaan itu, saya memberikan aku janji bersumpah lanjut untuk tidak membuat pembelaan di dalam tindakan itu dan bersetuju secara aku janji bersumpah untuk memasuki satu perintah persetujuan di atas terma seperti yang terkandung di dalam pandangan 4 dan 5 di sini. Dan saya membuat akuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa perkara-perkara di atas adalah benar dan menurut kuasa peruntukan Akta Akuan Perkandung 1960 diperbuat dengan nama sebenar-benarnya yang diakui dan tersebutnya nama di atas, iaitu nombor kad pengenalan 750518075721 di Mahkamah Magistrat Balik Pulau, Pulau Pinang. Di hadapan Suruhanjaya sumpah. Mana ada nama dia? Tak nampak. Nampak dia macam apa kan? Yang perempuan apa? Apa dia? Binti Nordin kan nama apa? Sekian, terima kasih. Sekali lagi saya memohon menyeru kepada seluruh pengundi-pengundi Balik Pulau beranikan diri untuk berubah dan kembalikan Malaysia ke landasan sebenar dan bergelar Harimau Asia, dan tolaklah kita bukan tikus Asia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon kita, saudara Encik Fazli Muhammad, calon P053 Parlimen Balik Pulau. Kita terima kasih rekan beliau di mana baru saja menyelesaikan aku janji beliau pada kita semua. Dan juga saya berkongsi sedikit pengalaman saya lah ketika tahun 1997 yang mana tahun itu kita tergawat. Dan kita tergawat, saya terbang ke Filipina di Olongapo City. Di bawahnya saya di sana selama 2 minggu. Betul susah dengan saya disemak dengan orang Filipina. Dan dia masa itu menguji kepada Tun Mahathir kita. Itu masa itu dia beliau Perdana Menteri Malaysia.
Lepas kita kata, your partner is very, very good. He works for your country. You should part of him. So, saya masa itu tak bergiat dalam politik, tapi saya rasa terbangga. Saya jadi rakyat Malaysia yang mana hari ini kita berada di Malaysia tak tahu apa. Di Malaysia tutup macam ini penengok. Tapi di luar negara, yang puji meleleh yang dia nanti cakap. Jadi bangga rakyat Malaysia. Saya tak suka, mati dia saya fikir tahu. Sebab saya tak pergi politik. Tetapi 2019 saya terbang ke Eropah, iaitu dekat Turki. Kami ditertawakan. Your Prime Minister is Najib? Faham kan kita pergi. Jadi kami merasa amat malu. Jadi kita di Malaysia cakap rasuah tu bohong, tidak ada rasuah, tidak ada macam gelap duit. Tapi satu benda yang tahu, ini bukan fitrah tuan-tuan, ini adalah realiti. Patutkah kita sokong untuk parti macam tu? Jangan. Jadi kita patut sokong, berjuang. Jadi yang mana melihat live hari ini, saya menyuruh kepada tuan-tuan semua paling berjaya, unilah kita punya calon kita, pejuang saudara Fazli bin Muhammad. Kita minta supaya benda ni jadi kenyataan dan kita berboleh kemenangan pada parti pejuang. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada sesi seterusnya, iaitu soalan.